Akhirnya satu pendedahan, satu kenyataan mengejutkan daripada Sanusi. Seperti yang kita tahu, Sanusi adalah antara pemimpin daripada pembangkang yang lantang mempertikaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan, khususnya di AP. Oke baik, tuan-tuan dan bapak semua. Satu kenyataan daripada Sanusi yang sangat mengejutkan yang saya ingin kongsikan dengan kamu, yang berbunyi seperti ini. Suruh dia buktikan judi boleh bentuk keharmonian kaum, kata Sanusi. Oke baik, sebelum saya meneruskan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyokong channel ini sehingga saya telah mencapai 100k subscriber. Jangan lupa tekan butang like, tinggalkan komen, share video ini supaya seluruh Malaysia tahu tentang isu hangat hari ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Oke baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mempertimbangkan semula keputusan untuk menamatkan semua lesen perjudian dan loteri di negeri itu. Beliau berkata, judi bukan hanya isu untuk satu kaum saja, sebaliknya judi sudah merosakkan semua kaum di negara ini. Kita kembali semula dengan kenyataan daripada Sanusi. Beliau menyuruh satu ataupun seorang pemimpin daripada Pakatan Harapan, daripada DAP, untuk membuktikan bahwa judi boleh bentuk keharmonian kaum. Adakah sebenarnya Sanusi minta penyelesaian, meminta solusi supaya beliau tahu bahwa judi pun akan membentuk keharmonian kaum? Adakah sebenarnya Sanusi pun menyokong judi? Pemimpin-pemimpin PAS yang lain pun menyokong judi. Pemimpin Perikatan Nasional pun menyokong judi. Kita coba imbas kembali dengan kenyataan Anwar Ibrahim sebelum ini, yang menyatakan Perikatan Nasional dapat tajaan daripada syarikat perjudian. Semasa mereka berkempen, masa PRU 15, mereka mendapat tajaan daripada syarikat perjudian. Jadi adakah wajar Sanusi pada hari ini di bawah Perikatan Nasional yang mempertikaikan bahwa judi boleh bentuk keharmonian kaum? Adakah beliau tidak ingat apa yang dilakukan oleh PN sebelum ini? Sekiranya benar apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan, sekiranya benar apa yang didedahkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini berkenaan dengan syarikat perjudian yang telah menajah Perikatan Nasional untuk PRU 15 untuk kempen, kalau ini benar, kenapa Sanusi tiba-tiba membuat kenyataan begini? Yang mengatakan, suruh dia buktikan judi boleh bentuk keharmonian kaum, kata Sanusi. Adakah sebenarnya Sanusi pun sokong judi? Oke baik tuan-tuan dan bapak semua. Katanya kita takkan ada pertimbangan semula. Ini bukan isu satu kaum, tetapi judi merosakkan ke semua kaum menurutnya. Judi tak pernah jadi alat membentuk keharmonian kaum. Beliau juga berkata demikian bagi mengulas mengenai harapan setiausaha di AP Negeri, Teh Swee Leong, agar kerajaan negeri dapat mempertimbangkan semula keputusan menamatkan semua lesen perjudian dan loteri di Kedah. Swee Leong berkata, langkah itu wajar dipertimbangkan semula, bertujuan mengekalkan keharmonian kaum dan mengawal masalah sosial. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata, Swee Leong terlebih dahulu diminta untuk membuktikan judi boleh membentuk keharmonian kaum. Andai kata tiba-tiba Swee Leong dapat membuktikan, adakah Sanusi, Hadi, dan beberapa pemimpin PN yang lain pun akan mengikut apa yang dilakukan oleh Swee Leong? Apa yang dilakukan oleh pemimpin DAP tersebut? Adakah sebenarnya mereka pun menyokong judi dengan meminta Swee Leong untuk membuktikan bahwa judi boleh membentuk keharmonian? Kalau benar-benar boleh membentukkan keharmonian, sudah pasti Muhyiddin dan beberapa pemimpin PN yang lain akan mengikut jejak Swee Leong. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda berita hari ini? Bagi saya tidak juga setuju, tapi saya juga tidak setuju. Saya bukan kata apa yang dinyatakan oleh Swee Leong ini benar, ataupun apa yang dinyatakan oleh Sanusi ini salah. Apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah berkenan berita hari ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat seterusnya. Menurut beberapa pendapat dari beberapa penganalisis politik, saya sendiri berpendapat, sekiranya jawatan Presiden UMNO dan jawatan Timbalan Presiden UMNO dipertandingkan, saya rasa akan berlaku
perpecahan di dalam UMNO? Dan apakah relevan jawatan Presiden UMNO dan timbalan Presiden UMNO untuk ditandingkan pada masa terdekat ini? Coba Anda yang menonton video ini komen di bawah. Apa relevan jawatan Presiden UMNO dan jawatan timbalan Presiden UMNO untuk dipertandingkan semasa BN UMNO hari ini telah berpayung di bawah Kerajaan Perpaduan bersama dengan Pakatan Harapan? Adakah tidak akan memberikan perpecahan ataupun perbelahan sekiranya tiba-tiba camp sedemikian menang, lalu camp sedemikian di dalam UMNO mengundur diri? Itu tidak mustahil boleh berlaku. Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like video ini, share kepada seluruh penyokong UMNO, bahkan yang bukan penyokong UMNO, untuk mengetahui isu hangat dan data hari ini. Tuan-tuan dan mama semua, satu ulasan yang sangat mengejutkan. Takkanlah kita nak serahkan UMNO kepada si pengecut. Siapakah si pengecut ini? Sejak kebelakangan ini, ramai orang baik, rakan-rakan atau orang media yang tanya pandangan tentang perlu atau tidak jawatan Presiden dan timbalan Presiden UMNO dipertandingkan pada pemilihan parti nanti. Buat apa kita nak ada pertandingan dua jawatan utama itu dalam keadaan sekarang, jika hanya nanti akan membuat ataupun bawa kepada perpecahan dan menggugat perpaduan, menggugat kerajaan perpaduan yang ada hari ini ketika UMNO dalam proses pemulihan selepas PRU15. Betul, ini adalah sejarah yang terburuk bagi BN, mendapat hanya 30 kursi pada pilihan raya. Ini salah satu sejarah yang paling buruk di dalam Barisan Nasional di dalam UMNO, dan tidak relevan untuk tiba-tiba berlaku satu lagi perpecahan. Ini akan menjadikan UMNO semakin jatuh. Yang kita lihat hari ini, UMNO di dalam Kerajaan Perpaduan semakin membangun di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dua timbalan Perdana Menteri, yaitu Zahir Hamidi daripada UMNO sendiri dan juga daripada GPS, yaitu timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof. Kalau kita lihat kembali sejarah 70 tahun yang lalu, UMNO hanya 4 kali saja berlaku pertandingan untuk jawatan presiden. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj lawan Ahmad Fuad Hasan, Hussein On lawan Sulaiman Ahmad atau juga dikenali sebagai Sulaiman Palestin, Dr. Mahathir Muhammad lawan Tengku Razali pada 1987, dan Ahmad Zahir Hamidi melawan 4 pencabar pada 2018, termasuklah KJ sendiri. Kita boleh lihat setiap kali berlaku pertandingan jawatan presiden pastinya berlaku perpecahan. Ahmad Fuad keluar dari UMNO dan tubuhkan PAS. Selepas kalah, begitu juga Tunku Abdul Rahman, begitu juga Sulaiman tinggalkan parti selepas tumpas kepada Hussein. Manakala Razali pun menjadi punca terbesar perpecahan dalam UMNO apabila dia buat parti Semangat 46 dan bawa keluar ramai pemimpin dan ahli parti bersamanya karena kecewa tumbang kepada Dr. Mahathir. Sekiranya tiba-tiba ada pertandingan dilakukan untuk jawatan Presiden UMNO, sekiranya tiba-tiba Zahir Hamidi kalah dan Hishamuddin yang contohnya menang, adakah berlaku satu lagi variasi baru di dalam politik, langkah baru? Kononnya mungkin Hishamuddin menjadi Presiden UMNO dan membawa satu blok UMNO keluar daripada Kerajaan Perpaduan, karena kita tahu Hishamuddin Nursin tidak menyokong Anwar Ibrahim. Betul, dia adalah salah satu yang menandatangani sokongan kepada Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada beberapa waktu pada PRU15 yang lalu. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat seterusnya.